Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل وقت ونفس بعلم كل معلوم لك أما بعد. Sidang jemaah yang tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, pencinta ilmu, semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah tuan semua apa khabar? Alhamdulillah baik ya. Kita sonyong-sonyong sikit tuan ni dalam masa-masa buka. Ya, jadi insya-Allah dalam kesempatan pada malam ini saya akan cuba membicarakan suatu tajuk tentang fatwa mengenai persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf perkara furu'. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya kira masa bulan lebih ataupun awal bulan kita cerita pasal Syiah dulu lagi meriah dalam sikit, sebab orang boleh takut pada Syiah berbanding orang takut pada Wahabi. Padahal tuan-tuan dua-dua ni bahaya ya? Dua-dua fikrah ni, dua fahaman ni dia memberikan kesan yang negatif, memberikan ancaman pada kestabilan kefahaman persaudaraan kita. Dengan insya-Allah pada malam ni bertitik tolak daripada satu fatwa yang telah diwartakan oleh tuan-tuan oleh Hujatan Pasal Fatwa Negeri Selangor. Maka saya ingin membentangkan kepada tuan-tuan dengan sifat perbincangan ya. Kalau saya ingat kita azan isyak nanti kita azan, lepas itu tuan-tuan boleh ditanyalah sikit, buka sikit sesi perbincangan. Kemudian kita tengok tuan-tuan sejauh mana ya kefahaman kita terhadap fatwa ini, iaitu tentang persoalan bid'ah dalam isu khilafiyah ya. Dan ada istilah-istilah yang saya ingat saya nak ungkap terlebih dahulu. Okey. Maka ceramah kita tuan-tuan malam ini dia boleh kita bagikan kepada dua lah. Satu, sesi pertama ni saya nak terangkan tentang istilah-istilah yang ada di sini. Kemudian barulah saya akan satu persatu menjelaskan apa dia perkara yang sebenarnya okey, tapi orang khabar tak okey. Bodoh kita buat tu ada dalil kan, orang khabar tak ada dalil. Bodoh tak ada dalil ni, orang khabar kita buat itu masalah apa bid'ah. Ini tuan-tuan asas yang insya-Allah saya nak cuba terangkan sedikit. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebut tentang pertama sekali istilah bid'ah. Okey, jadi istilah bid'ah itu istilah yang sering dimainkan lah. Selalu kita dengar ini bid'ah, itu tak boleh, ini bercanggah dengan sunnah. Itu istilah tu saya ingat kita dah biasa dengar lah. Tetapi yang perlu kita faham ialah kita nak pegang takrif definisi bid'ah tu macam mana. Kan? Ambil definisi Imam Syafi'i itu yang telah membahagikan bid'ah tu. Al-bid'ah tu bid'atan, bid'ah tu terpecah kepada dua bahagian. Imam kita sendiri Imam Syafi'i ya, bukan pengikut Imam Syafi'i. Sahibul madhab, pengasas mazhab sendiri mengatakan kalau bid'ah tu dua perkara lah. Satu yang tercela, mazmumah. Tercela lah tuan kita tukar pula maghrib 3 jadi 4, 3 jadi 2 ya. Kita semayang tak pula semayang elok diri, mencet-mencet tak tahu, menari tak tahu, itu bid'ah yang mazmumah. Itu sebagai contoh kan. Tapi ada di sana tuan-tuan bid'ah yang ulama-ulama kita sebut secara panjang lebar. Ada di sana yang disebut sebagai bid'ah yang okey, mahmudah. Okey, bid'ah yang maksudnya kita beramal. Kenapa panggil mahmudah? Sebab dia masih dalam kerangka, dalam konteks, dalam lingkungan syariat. Masih dalam lingkungan syariat, bertitik tolak daripada dalil-dalil yang umum. Contoh kita sebut apa tuan?
Sebut contohnya Allah suruh kita zikir banyak-banyak kan. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak-banyak zikir. Contohnya orang Melayu kita, saya di Serokan, orang percaya pun sama tuan. Kita awal tahun Muharram biasanya kita baca doa akhir tahun. Kemudian lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Contoh kan, berdoa tu macam mana? Jadi kita kata berdoa tu bagus, berdoa tu satu tuntutan. Cuma kita kena berikan penjelasan dan kefahaman lanjut supaya kita tidak mengiktifadkan, mengatakan bahawa Nabi baca doa itu akhir dan awal tahun. Kalau cerita Nabi tak berlaku lah. Sebab di hijrah tu, takwim kalender hijrah itu berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bermaksud itu satu bid'ah yang hasanah. Faham? Dia bukan satu sunnah yang Nabi SAW lakukan. Dan tepat kena faham, bukan maksud sunnah itu lawannya bid'ah. Ini satu perkara yang kita kena jelas sebagai mukadimah ni. Jadi bid'ah itu ada dua jenis. Maksudnya jadi baca doa, boleh lah. Nak baca nisfu Sya'ban ke, nak baca Maulid Rasul ke, nak baca akhir tahun ke awal tahun. Berdoa lebih bagus daripada mendengar nyanyian konsert. Kan akhir tahun ni kan kita buat ceramah forum ambang tahun baru sini di masjid kita ni kan. Itu jauh lebih bagus daripada kita buat konsert ambang tahun baru. Itu tempat konsep yang saya nak jelaskan. Jadi itu bid'ah. Baik, bid'ah. Okey, isu khilafnya pun. Khilaf ni perkara yang diperselisihkan oleh ulama tentang hukum. Khilaf apa bukan? Kunut subuh. Okey lah. Ini ada yang kita sekolah. Khilaf apa bukan? Ada mazhab kita pada Mekah. Mereka bermazhab Hambali. Imam-imam kita di sana tidak berkunut. Okey, kita follow. Tak ada masalah. Ya, tapi kita di Malaysia ni, kita di Selangor ni, kita baca lah kunut. Ya, tuan-tuan, isu khilaf. Khilaf ini tuan-tuan maknanya perselisihan pandangan ulama di dalam menilai sesuatu dalil ataupun di dalam mengambil kesimpulan daripada dalil tersebut. Ini khilaf lah. Maknanya kita kata, kita kalau sebelum maghrib tuan-tuan tadi kita ada wudu, kita pimpin tangan rumah kita, batal tak wudu kita? Kita kata batal. Sebab aula maskumun nisa, dalil itu kita pegang. Imam Syafi'i pakai dalil itu, ataupun antara asbab batalnya wudu ialah bersentuhnya lelaki dan perempuan, bukan mahram. Okey. Mazhab lain mengambil kira tidak. Al-lams menyentuh di situ bukan sentuh kulit. Al-lams itu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai jima'. Kalau jima' betul batal, tak batal kan? Itu tafsiran ulama yang berbeza. Okey? Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Bermaksud menyentuh, maaf saya sebut menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Mazhab itu. Tapi riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata zakar itu macam telinga, macam hidung, macam tangan, tak batal dah, kata Sayyidina Ali. Jadi di situ dah ada beberapa pandangan. Maksudnya kalau ikut riwayat Sayyidina Ali tadi, tak batal dalam itu maluan. Tapi mazhab Syafi'i dia pakai dalil dia. Maka terpecah lakukan kepada beberapa aliran pandangan yang kita sebut hari ini sebagai mazhab. Okey itu khilaf. Jadi benda khilaf ni kita perlu berlapang dada. Jadi tuan-tuan jangan bom pula Masjidil Haram sebab imam tak boleh tolong. Dia bom kepada orang sekali. Kita bom ke kita usah dalam bom. Kan? Jangan pula tuan-tuan kita malam Jumaat kita tak baca Yasin, orang tak baca Yasin kita marah juga. Tak, sebab perkara itu khilaf. Nak baca Yasin boleh, nak baca kafi boleh, nak tahlil okey, nak buat kelas pun tak ada masalah, nak buat zikir pun okey, semua okey. Jadi itu benda khilaf. Benda ulama menilai mana yang lebih afdal. Lawan khilaf ialah ijma'. Apa ijma'? Sepakat. Ijma' ni kita tak boleh lawan. Kita lawan, kita kafir. Contoh, Quran dah sebut, hadis dah sebut, ulama ijma'kan solat Jumaat itu wajib 2 rakaat. Solat Jumaat. Kita membahagikan tak ada semayang Jumaat lagi, susah. Aneh, kita tukar hukum Jumaat tu. Kita kata tak ada 2, kita pindah belakang ataupun kita tiadakan Jumaat.
tanpa asas, ya, kecuali kita sebut orang musafir ke orang sakit, itu isu lain. Itu daripada Jumaat dia ganti dengan Zuhur, itu cerita lain. Tapi isu sekarang kita mengatakan Jumaat tak wajib, kafir kita. Kalau tuan-tuan kata kuno tak wajib, apa hukum tuan-tuan? Tuan-tuan kata kuno, sepakat kita mazhab Syafi'i kata kuno sunat. Sebab tu last kali kita kuno bila malam 30 Ramadan dulu. Maknanya kita sebab tak wajib, kita lupa pemalas kan dia kan. Tapi isunya tak wajib. Mazhab Syafi'i kata kuno tak wajib. Tetapi apa tuan-tuan hukum yang orang mengatakan kuno ni tak ada langsung? Kuno ni tak ada. Mazhab Hanafi kuno wajib setiap malam. Mazhab Hanafi, kita Syafi'i kata kuno sunat. Okey, alhamdulillah kita semua mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang tukar mazhab. Susah nanti tuan-tuan ada kuno nanti kan. Kena mikir kan. Kita tuan-tuan kita kata kalau perkara-perkara khilaf tadi apa? Apakah witir itu sunat atau wajib? Kan perkara itu kan kalau diperhatikan pun dia boleh jatuh kepada hukum fasik. Dia belum jatuh kepada kafir lagi. Okey, belum jatuh kepada kafir. Tetapi dengan benda yang ijma' lawan khilaf itu, kalau kita lawan, kalau kita persoalkan, kalau kita pertikaikan, itu kita boleh jadi kafir. Alhamdulillah. Jadi perbincangan kita malam ini dengan fatwa yang ada ini ialah isu yang kita bincang, isu khilaf. Nak sapu muka ke tak? Bukan saya. Boleh tak kita zikir ramai-ramai macam kan? Ini isu yang kita bincang. Ya, sebab kita tahu benda tak wajib. Benda tak wajib. Tentang ini kita ada pilihan nak buat ataupun tak buat. Itu isu dia. Benda khilaf dalam isu furuk. Furuk ni benda cabang. Lawan furuk juga ialah usul. Usul ni usuluddin. Usuluddin apa? Akidah kita. Benda akidah tu kan dia tak ada kompromi. Dia tak boleh kata Tuhan bersila kat langit, Tuhan kan turun pula 1/3 malam tengok kat kita ni, siapa yang tahajud, siapa yang sampai awal masjid. Tuhan ada tangan, Tuhan ada biji mata, Tuhan dia musnah. Benda itu akidah dia sebenarnya dia satu pandangan dia. Benda usuluddin. Tetapi yang saya nak tentangkan ialah tuan-tuan sekalian tentang khilaf pada perkara furu'. Baik. Tuan-tuan sebenarnya boleh tak kita selaraskan semua pandangan? Boleh tak? Jawapan dia tuan-tuan, tak boleh. Kenapa tuan-tuan? Kita baca hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi sebut la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Nabi kata jangan solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraidah. Sahabat tuan-tuan ada dua mazhab. Satu dia kata dia faham mesej Nabi itu ialah sabdaan Nabi itu bermaksud kita semua mesti sembahyang asar dekat Bani Quraidah. Tapi satu tim lagi kata, satu mazhab ni kata tak. Nabi maksudkan ialah boleh sembahyang di mana-mana, tapi mesti sampai di Bani Quraidah di waktu asar. Jadi di sini ada dua pandangan. Kedua-dua dia sampai, tuan-tuan, 2 kumpulan sahabat dia sampai. Satu sembahyang di Bani Quraidah, satu lagi solat di pertengahan jalan dan sampai ke Bani Quraidah. Nabi membenarkan kedua-dua kelompok tadi. Bermaksud di situ tak ada khilaf. Yang penting sembahyang itu wajib. Tapi tempat itu apakah di tempat yang ditentukan ataupun maksud Nabi itulah supaya cepat. Sembahyang dah di mana-mana, yang penting kamu mesti sampai di lokasi yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Jadi di situ dah ada khilaf di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut tuan-tuan kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan kenal siapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar ini siapa tak kenal dia? Khalifah yang paling adil. Kalau ikut ranking nombor 5 lah. Kalau ada nombor 5 ulama masukkan. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dimasukkan Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada tandingan yang kepimpinan seorang ulama, seorang pemimpin yang ulama, melainkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan dia memerintah lebih kurang 2 tahun setengah sahaja. Zaman itu zaman keadilan. Zaman yang orang kalau serigala tu kan tak makan kambing. Zaman itu tu kan ambil zakat. Haji Fadli tu siapa lah ambil zakat, terpaksa pergi kampung-kampung. Siapa nak kahwin ni duit lebih ni bila. Siapa nak zakat, siapa nak minta. Orang tak ada timur zakat. Zaman Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan yang saya nak cerita kan beliau mengatakan ma uhibbu anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, kata beliau. Saya tak suka, saya tak seronok kalau sahabat Nabi tidak mempunyai pandangan yang banyak. Maksudnya kalau sahabat Nabi ada satu pandangan tuan, maka tidak akan berlaku mazhab pada hari ini. Okey? Oleh kerana sahabat Nabi pun ada idea,
ada dasar, ada polisi, ada pandangan. Maka oleh itulah tuan munculnya mazhab. Maka sebab itu kita tengok tuan, antara kata-kata yang masyhur orang sebut ikhtilaf ummati rahmah. Ya, perpecahan, bukan perpecahan bergaduh dah. Percambahan pandangan. Ya, idea yang itu lain, mazhab ini lain, tuan. Itu sebenarnya satu perluasan. Dalam Islam tuan, kita ni luas. Memang agama kita ni mudah, dia luas. Maknanya kita sekarang ni mazhab kita diikat oleh pemerintah. Mazhab kita intinya, mazhab kita adalah mazhab mufti kita. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Secara lazimnya kita bermazhab Syafi'i. Tapi tuan, ketika mana tuan mungkin ada anak belajar di UK, mungkin tuan musafir ke Korea, mungkin tuan ada apa-apa program ya di mana-mana bumi Allah Taala, maka di sana kita ada keluasan begini, mungkin di situ tak adalah isu kita tak kunut ke, tak adalah isu kita tak wirid sama-sama ke, tak ada isu. Nak wirid, okey. Tak nak wirid sama-sama, nak baca banglahan pun okey. Benda ni khilaf. Sebab itulah tuan, inilah perkara yang insya-Allah saya nak bincangkan pada tuan sekalian. Maka antara yang disebut ya oleh panel Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor ni disebutkan perkara khilafiyah adalah perkara ijtihad. Ijtihad ni tuan, perkara yang telah disimpulkan oleh para fuqaha dan tidak boleh kita hukumkan bid'ah. Faham ya? Jadi yang kita bid'ah adalah benda bid'ah kan benda yang tercela dalam agama. Benda yang dilarang oleh agama itu bid'ah. Tapi tuan, perkara khilaf ni perkara yang ulama dah masak buat kajian kan. Kenapa tuan? Kerana perkara khilaf itu telah diterima dan menjadi amalan ulama muktabar sejak dulu lagi. Orang tanya pula kita, ustaz, kita nak ikut ulama ke ikut Nabi? Ini tuan soalan skandal orang tanya tu. Kadang-kadang adik dia baca kunut subuh, dia tanya tak ikut. Dek, kau baca kunut ke dia? Baca lah. Kunut kan sunat apa, sunat abang. Kau baca kunut ikut Imam Syafi'i, abang tak kunut ikut Nabi. Mana lebih besar, Nabi ke Imam Syafi'i? Nak cakap apa? Nak cakap Imam Syafi'i jadi Nabi lah tu. Tapi tuan-tuan, kita membuat satu kesimpulan yang liar. Kita membuat satu kesimpulan yang tak ada asas. Kita kata kan, ini Nabi mana ada wirid macam ni, tak ada ni. Tapi tak jam wirid berbuat ni. Ini bid'ah. Okey tuan-tuan, jadi ini isu khilaf yang kita sebutkan tuan-tuan. Ya, ulama dulu sebenarnya dah settle dah. Dah selesai. Kau nak buat, kau buat. Kau tak nak buat, kau punya pasal. Itulah sebenarnya cakap. Kau nak takin, kan Nabi suruh bukan pasal kan pukul 11 di sebenarnya azan. Kan sebenarnya azan. Nak takin sunat. Tak nak takin sudah. Kan? Saya ingat tuan satu kes orang sebutlah penceramah-penceramah tersebut 5 tahun lepas kematian di area kita di Lembah Kelang kan. Jadi imam macam ni seorang pada tahlil lah. Tuan nak kata apa? Sampai tak sampai? Tuan nak jawab apa? Tahlil itu sampai kita sampai. Kalau orang masjid ucap lagi kata tahlil kita lah. Orang tahlil berjemaah, baca yasin berjemaah pada semua itu sampai kita sampai. Tuan kata apa? Tuan punya pandangan sendiri lah. Tanya diri lah. Sampai tak ni tahlil tu? Jadi kita sampai. Macam mana kau sampai? Jawapan kita tuan secara dalil ni Nabi SAW acakkan letak tamar itu. Selagi pokok tu dia hijau, dia bertasbih tu. Tasbih pokok tu meringankan azab kubur. Kalau pokok bertasbih tu meringankan azab kubur, kita tasbih kita sedekahkan kepada si mati, ingatlah. Itu dalil kita. Kalau tuan nak pakai dalil ganas sikit lagi, ikut dalil Syekh Nuruddin dia kata. Kalau nak tahu sampai kita sampai hati ni. Dalam kubur dia buku Allah kubur sampai kubur menyosar dia tak boleh lagi. Baru kita tahu sampai kita sampai. Sekarang ni kita rasa wah, apa nak nak tarik-tarik pula. Dah mati-mati je lah. Kita tengok dalam kes ni. Jadi imam buatlah tahlil. Datang anak ni belajar pelumpuh, belajar penuh tak tahulah. Ngaji tak khatam ni. Dia bangun-bangun, imam aku buat tahlil tu bapak saya ni tahlil tak sampai pada pun. Alah, salahnya pakcik doakan. Tak ada doa-doa tak sampai ni mengawu ni bilang. Tak sampai, isu tak sampai lagi dia bakal. Maksudnya imam tu kalau ya Allah, laknatlah si mati ni ya Allah, bagilah azab neraka untuk dia. Allah dia, imam dia pengajar lah. Apa cakap apa saya pula? Dah berapa hari tak sampai. Kan maksud kalau tak sampai tu yang baik pun tak sampai, yang buruk pun tak sampai lah. Ini tuan-tuan, orang memahami hukum secara saya kata tak matang lah dalam memahami hukum.
bagi dituduh ini bid'ah, jangan dibaca-baca benda tu, benda tak sampai. Sedangkan tuan sekalian, kita nak sebut dalil yang kata sampai itu pun cukup meriah, cukup banyak. Okey, tuan-tuan ingat kita dah dapat sedikit kesimpulan ni kan. Tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat. Tapi tuan-tuan jangan, kalau tak nak buat, tuan-tuan jangan larang orang lain buat. Kan settle, kau nak mengerti kita, lapar kan. Kau nak abang pergi canai kau, kau nak pergi makan nasi apa, kau makan dah. Makan pun halal, zikir pun halal. Zikir dapat halal lah, makan dapat halal. Kan, tak ada masalah, dapat halal. Tapi tuan-tuan, banyaklah kalau orang zikir lagi. Kalau dia ikhlas, kalau berzikir, itu mungkin dapat dimakan. Itu kaedah lain lah. Tapi nak cerita tuan-tuan, ya apa? Benda ni benda silap. Nak percaya yasin ke apa? Saya kalau pribadi tuan-tuan, saya punya pandangan pribadi lah. Sepanjang saya menguruskan Masjid Negeri 9, saya kata malam Jumaat saya tak dapat kelas saya percaya yasin. Sebab kalau kelas banyak-banyak tuan-tuan, orang tu bukan masuk benar je. Yang menantu-nantu keluar tak. Elok malam Jumaat tu, kita buat salam seli. Yasin kena baca juga malam Jumaat. Kan, ini kadang-kadang kita sumbat, tolong banyak belajar untuk kita ni tak boleh bingung benar ke tak? Ya? Jadi kita ambil simple-simple lah, simple-simple. Tapi ada malam, insyaAllah saya tengah minta urusan Nasri, ada malam Jumaat saya akan berzikir juga di sini. Jadi kita seimbang lah. Ada juga bekalan akal kita, ada juga bekalan roh kita, ada juga bekalan perut kita, dan semua ni perlu diberikan makanan. Maka kalau yang tak nak zikir, apa Nazir? Baik zikir pula dia bulan Jumaat. Kalau tak nak, sudah. Jangan komplain-komplain. Tapi kalau Nazir nyanyi dalam masjid, kita komplain. Ambil akak saya, hantar kalau dia tak kamu salah. Memang saya salah. Kalau saya menyanyi sebab konsert dalam masjid, saya mengutuk apa benda yang silap, itu masalah, bid'ah dia tu. Tapi tuan-tuan, kalau kita buat dalam perkara yang harus, maka terpulang. Nak ikut, ahlan wa sahlan. Kalau tak nak ikut, kunci mulut, jangan komplain. Okey tuan-tuan, baik. Jadi kita kira dah ada sedikit kesimpulan. Okay. Baik ya tuan-tuan. Kata dalam fatwa ni, pandangan jumhur ulama sewajarnya menjadi ikutan kita. Tuan-tuan, sebab apa? Kita jangan berkelahi tuan-tuan, kuno tak kuno, wirid tak wirid, sapu tak sapu, jangan berkelahi kat situ. Kita kena berkelahi tuan, orang tua ni banyak tak semayang lagi ni. Itu yang kita perjuangkan. Kan banyak lagi yang tak tahu aurat kita sempurna, banyak lagi tak tahu fardu ain, tak tahu fardu ain ya Allah. Itu yang kita kena perjuangkan. Ini kita sebut, oh ini bilang jini janggut tak ada di sana, kau cepet di sana, kau siapa tak ada janggut cepet di sana kau. Allahu Akbar, senang-senang betul. Ingat sumber lagu tu dia punya. Ini tuan-tuan, kita kena berhati-hati dalam membuat satu tuduhan. Tak nafikan sunnah janggut tu, tapi tak boleh pula kita buat kesimpulan yang tak berjanggut tu, oh itu anti hadis, anti nabi. Tuan-tuan, tuan-tuan saya di Azhar tu ramai yang tak ada janggut ni. Tapi tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi SAW. Tak ada tuan-tuan, ada tuan saya tuan mengajar pakai tie. Mengajar, ya kalau kau tuan bukan air mineral dia, air teh, pokat, kadang-kadang Coca-Cola mana tengah-tengah ceramah. Boleh tuan-tuan, tak ada kata yang tak ada apa. Bukan suruh ikut dia. Tapi nak mengatakan bahawa itu bukanlah satu isu yang terlampau besar untuk kita perbesar. Kita nak perbesar tuan-tuan, macam budak-budak semayang ni dengan main-main, supaya kita selesaikan dengan baik dalam satu isu kemasyarakatan, persahabatan. Itu yang besar yang kita kena fokuskan berbanding isu-isu yang khilafiyah yang telah diputuskan lama oleh ulama. Kita memilih nak buat, silakan. Kalau tak nak buat, banyak komplain. Sebab benda tu ada dalil. Okey tuan-tuan Jadi sebab itulah fatwa yang mengatakan apa? Kita wajar ikut pandangan jumhur ulama yang mengamalkan perkara-perkara ini. Sebab apa? Membesar-besarkan perkara khilafiyah boleh menggugat perpaduan. Tuan-tuan nampak tak tuan, apa yang ancaman yang berlaku kalau kita rekod dan berkelahi kan benda-benda ni. Maulid tak ada dalil. Berdiri maulid, kata Syekh Ja'far apa? Hadza wa qad istahsana al-qiyam 'inda dhikri maulidihi syarif. Asy-syarif a'immatun dawu riwayatin wa rawiyah. Ini berjanji kan? Kalau tuan orang yang aktif berjanji, dia selam dia kata Syekh Ja'far ni Syiah. Kan? Habis semua orang di Syiah, semua orang di kafir. Okay? Tetapi kalau ikut kata kajian Syekh Ja'far berjanji ni, dia kata apa? Sunat kita berdiri ketika berselawat ke atas Nabi SAW. Okey, yang tak nak berdiri tuan-tuan, ada masalah tak? Tak ada masalah.
Tapi tuan-tuan ada masalah tak perhimpunan mingguan pada Kota Kojo? Orang suka berdiri nyanyi lagu negara aku, nyanyi lagu negeri, Selangor ke, mana ke. Kita duduk seorang, apa orang mana? Faham soalan saya tuan? Orang nyanyi lagu negara aku, hormat kan? Pada negara kita, lagu itu kita hormat, kita berdiri lah. Semua orang berdiri, masalah kita seorang duduk, apa orang mana? Tak okey, itu cacat tu ya sebab. Tak pun kalau bos kita nampak, ambil apa apa hal. Saja dia tak berapa, ada lagu aku, dia bilang, apa, buang baju. Takut pula kita kalau buang baju. Itu perbandingan tuan, kalau boleh beri untuk negara itu, dia boleh beri untuk Nabi SAW. Itu ada dari lain yang tak sempatlah saya nak bahas kan. Jadi okey. Jadi benda ini kita jangan besar-besarkan. Cuma tuan-tuan ingat, kita ni bukan maksud benda khilafiah ni kita pula ambil cicai-mencai pula. Maksudnya, wah kita lebih-lebih pula. Masuk qasidah, masuk maulid, woi semangat. Ono, melimpah-limpah. Masa kuliah 3 orang yang bertubuh lagi. Kan? Masuk qasidah, masuk maulid, bukan main kata dia, Allah, bagus. Subuh soalan tak? Itu satu soalan juga. Jadi bukan maksud kita ni menyokong maulid, kita ni ahli maulid, kita patut tak payah mengaji tak. Yang maulid, qasidah, selawat tu sampingan. Yang utama ni ilmu. Ini pun kadang-kadang orang terlepas pandang. Menyebabkan kemampuan capaian ilmunya terbatas, tapi dia punya perkara yang luar tu, yang kecil-kecil tu dia besar-besarkan. Jadi tak bagus juga. Okey, apa tu kan antara perkara yang dianggap bid'ah oleh kawan-kawan kita, tapi benda tu dah bid'ah, benda tu okey, bid'ah hasanah, boleh kita buat. Antara yang pertama disebut kat sini, baca Yasin pada jemaah. Dah apa dia sakit hati dengan Yasin tu tak tahu lah. Kau nak tengok cerita hantu kau malam Jumaat, kau tengok lah, tak ada masalah. Malam Jumaat memang banyak cerita hantu, TV 1, TV 2, Astro, semua TV memang menyajikan cerita. Kau nak tengok cerita hantu, tengok lah. Oh tengok baca Yasin masuk dalam kau, tengok TV masuk syurga, tengok. Kan tak adil, kan buat keputusan macam tu. Eloklah kau baca Yasin. Dah Yasin tu yang paling senang. Walaupun kalau kita tasbih tu kan memang ada yang salah kita baca ni. Tapi sekurang-kurang Yasin tu kalau tak 100% betul, 70% kita baca betul, 80% kita baca betul, sebab kita dah beramal dari kecil. Betul kan? Betul kan? Jadi bacalah Yasin. Yasin 50 ya Allah, ada pula dalil. Kan? Yasin tu kau hajat kita kepada Nabi SAW. Ma'u Zamzam lima syuribalah, air Zamzam ikut niat kita minum, Yasin ikut niat kita baca. Waqra'uha ala mautakum, baca kepada orang yang telah mati, baca kepada orang yang sedang nazak. Maknanya ada dalil. Tapi yang kau sakit hati bonanya Yasin tu kenapa? Tak boleh. Yasin tak boleh baca malam Jumaat. Tuan-tuan ini satu isu. Jadi apa masalah? Cuba sebut kita apa masalah baca Yasin? Jawapan kita tak ada masalah. Cuma dia masalah malam tu bukan nasi ayam, efek ini minum kosong, waktu dia marah. Itu yang jadi isu dia marah. Bukan isu Yasin tu lah. Baik tuan. Yang kedua, ini besar sikit yang kedua. Isu yang kedua ialah tentang konsep pengamalan hadis dhaif. Ini isu besar, maaf tuan. Hari ini besar-besar kita, pensyarah-pensyarah kita mengaku ahli hadis, mengaku pakar hadis, mufti yang sebagainya, mengaku dia dah buat kajian. Tapi tuan, kajian kita baca hadis tu, hadis ni juta, kita bawa baca 3 hadis, bawa baca 300, bawa baca 3,000, kita tak jumpa hadis yang lain. Okey, kita belum jumpa hadis-hadis yang mengatakan tak ada masalah lepas solat, tuan-tuan, sapu muka. Hadis dhaif. Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Hadis macam itu. Nabi sapu muka, ya Allah, hilangkan daripada aku ni perasaan keluh kesah dan kesedihan. Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Hadis dhaif. Kita pun berjuanglah. Tak boleh sapu muka, bid'ah. Dah nak sapu muka, sekali dia lah muka dia, bukan muka kau. Satu. Yang kedua tuan-tuan, bodoh tu dah sayang, dah lebih sayang. Saya ingat ada ulama tua kita, Al-Mawdah Ta'udin ke, dan Tuan-Tuan dia kata, kalau lagi sapu punggung, itu memang tak baca lah. Topik, kenapa ulama kita sapu muka tuan-tuan? Kiaskan dengan doa. Lepas doa tuan-tuan sabit, lepas doa kita sapu muka. Lepas solat pun ulama kita kias, sebab semayang berdoa. Maka lepas solat tu kita sapu muka. Kecoh juga, tak puas hati deh. Mana boleh sapu muka, Nabi tak pernah buat. Lepas semayang, loncek tu tadi. Sebab tuan-tuan, dia nak komplain nanti, tak ada wirid, tak ada zikir lepas solat berjemaah. Tuan-tuan, saya ada pengalaman ni.
ditampil. Saya lupa cakap kaedah kan? Allah SWT. Saya nak bagi tuan-tuan, kalau kita try, lepas ni tak payah ikut imam, imam pun cabut mic terus baca masing-masing, saya nak tengok. Kalau seminggu kita boleh istiqamah, wirid sama-sama, maksudnya kita boleh selesaikan wirid masing-masing, okey. Tapi tuan-tuan, saya dah try, benda tak berjaya. Kita pergi umrah kan, pergi haji kan, kawan sebelah kita melencet bangun, lepas sembahyang, tak sampai salam, satu muka bid'ah kan, wirid pun bid'ah, kau lagi nak kuih, makan putus canai kan, kita bid'ah kan. Melencet keluar lepas semua. Ingatkan apa benda urgent, apa buku, roti banjir 2 keping makan. Maksud saya tak adalah masalah, akal roti tu beli, selesai nanti beringat dia beri. Kan, itu tetap simple lah saya bagi contoh Jadi konsep pengamalan hadis dhaif itu kan nak ceritakan mazhab Syafi'i. Saya dah sebentar dalam musyawarah dalam Multaqa Tauliyah 2 tahun lepas di Negeri Sembilan. Tuan-tuan, istimbat hukum dari sumber hadis menurut perspektif mazhab Syafi'i tuan, kita sebut kata Imam Nawawi harus kita menggunakan hadis dhaif dalam beramal. Kita pegang itu. Kadang-kadang hadis itu tak sampai kepada hasan ataupun sahih, dia dhaif. Keseroban kadang-kadang ada hadis-hadis Sayyid Sufi. Tuan-tuan sekalian, hadis itu dhaif kata saya, tapi boleh kita amalkan. Dia tak cacatkan amalan kita sebab tuan status hadis tu dia jadi hasan ataupun yang tertinggi sahih ataupun yang paling bawah dhaif, itu isunya isu perawi. Selagi dia tidak maudhu' ni dia apa? Dia palsu dia pakai. Tapi kalau dia dhaif tuan tak apa. Tuan tok guru kita tuan sebenarnya orang alim dulu. Tok guru kita tuan dia dah pandai, dia cerdik. Malam Jumaat disusun baca Yasin. Lepas sembahyang dia bawa ke diri. Dia pandai tuan, ni baca kitab. Dia dah lebih faham suasana masyarakat kita tuan. Sebab itu yang dibuat itu saya ingat kalau memang tak ada bercanggah pun kita teruskan. Mau tentu kita buatkan benda itu betul, insya-Allah kita teruskan. Tapi kalau yang salah kita lawan. Kita tegur. Tapi yang dia buat ni semua okey tuan-tuan sekalian. Jadi isu hadis dhaif ya saya dah sebut tadi kita boleh pakai. Tuan-tuan boleh bayang ulama-ulama hadis mereka bermazhab. Ya, saya sebut nama Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Khuzaimah, tuan-tuan Ibn Adi, Ad-Darqutni, Al-Khattabi. Kalau nak senaraikan jangan. Mereka ulama hadis yang dalam kepala mereka tuan ratusan ribu hadis cair macam air tuan-tuan dia baca, lancar, tak sangkut, ingat perawi. Tuan-tuan mereka ni tuan ulama-ulama tuan mereka bermazhab. Maksudnya mereka tetap bergantung, mereka tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Yang ini sesungguhnya ada ulama yang bermazhab Hanafi, ada ulama Maliki, ada yang Hambali. Mereka tuan kalau nak banding dengan tuan jauh lebih cerdik, lebih alim, lebih wara', lebih ibadah, lebih segala-galanya. Tapi dia tetap bermazhab. Kan? Jadi kita buat perbandingan lah. Kita tuan ini dengan ceramah 20 minit pula kan tu. Contoh, dia tuan 49 tahun Imam Ali tuan. 49 tahun setiap malam tuan berwuduk. Wuduk tuan-tuan, dia solat subuh menggunakan wuduk solat Isya. Saya ulang balik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tuan guru kepada Imam kita Imam Syafi'i, tuan-tuan dia sembahyang subuh menggunakan wuduk solat Isya. Berapa tahun? Riwayat kata 40 tahun, riwayat kata 49 tahun Imam Malik tuan-tuan. Kitab beliau Muwatta', kitab hadis yang terawal ditulis Muwatta' Malik itu, kata Khalifah Harun al-Rashid, kata Khalifah Al-Mansur, mari kita gantung kitab ni kat Kaabah. Kita gantung kat Kaabah supaya semua orang boleh pakai rujukan. Perisian betul satu. Kita semua orang boleh rujuk kitab ini, kitab Muwatta' Imam Malik. Tuan-tuan tengok Imam Malik dia kata tuan Imam Malik kata, wahai tuanku, wahai Khalifah, tak boleh. Saya tak nak kitab hadis saya ini dijadikan satu-satunya silibus. Sebab Islam itu luas. Sahabat bukan sahaja duduk di Hijaz, di Madinah dan Mekah. Sahabat telah berpindah ke Syam, sahabat dah sampai ke Baghdad, sahabat dah sampai ke Syria, sahabat dah berpindah ke Mesir. Lalu sumber hadis-hadis itu telah bertaburan, telah berkembang ke seluruh dunia. Kata Imam Malik, saya bimbang kalau kitab Muwatta' saya itu jadi satu-satunya rujukan, nanti orang akan kata mazhab Maliki dia betul, Syafi'i salah, Hanafi salah, Hambali salah. Nah, semuanya betul. Kenapa ulama kita Imam Malik tuan-tuan sekalian, mereka tuan-tuan memang cukup cermat,
memang cukup bidang dan cukup pakar dalam bidang hadis ni, maka orang kata pula juga dalam bidang hadis dhaif ni orang kata idza sahha al-hadis fa huwa mazhabi. Tuan-tuan kadang-kadang suka. Saya pun minggu lepas saya dengar satu ustaz kita di kuliah isu nahnu qaumun la na'kul hatta nashma wa hatta najum wa idza akalna la nashma. Kata penceramah tu, dia kata saya dengar di luar. Dia kata itu hadis tu dhaif. Tafrish Albani. Jadi nama Syekh Albani itu pun tuan-tuan, nama yang sebenarnya perlu diberikan perhatian supaya tidak mudah kita terima tafrish beliau. Penilaian hadis ini kan dia berbeza-beza antara ulama. Okey, ada ulama tuan-tuan, ada ulama yang berani kata, dia kata kita keluarkan maqam Nabi daripada tempat itu kita pindahkan ke baki. Azan dulu. Belum. Tuan-tuan nampak ini penceramah yang bagus dalam azan Sikit lagi tuan. Beliau mencatatkan supaya dia pindahkan maqam Nabi SAW itu, pindahkan daripada dalam masjid Nabi, pindah ke baki. Kenapa? Dia kata ini aktiviti penyembahan berhala telah berlaku dalam masjid. Orang tawasul dengan Nabi, selawat kata Nabi, pada tangan menghadap maqam Nabi, ini semua syirik. Subhanallah. Imam Malik itu kan ketika beliau khalifah berdoa, berselawat, membelakangkan maqam dan menghadap kiblat. Dia dua lah. Maksudnya kalau kita menghadap maqam, kita belakangkan kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, kita belakangkan maqam. Kan? Kita ziarah Madinah kan? Imam Malik kata, wahai tuanku, bukankah itu Nabi itu yang maqam yang berziarah sendiri itu wasilah kamu yang menentukan nasib kamu nanti selepas rahmat Allah Ta'ala dan syafaat Nabi SAW. Kenapa kamu bagi salam dekat Nabi, kau belakangkan, kau buntutkan dia, kau menduburkan dia? Ini kata Imam Malik tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya dalam ulama ada yang berani mengatakan, saya kata jadi dia nak keluarkan maqam Nabi itu daripada dalam masjid, nak keluarkan ke belakang. Ya Rasulullah, kenapa? Sebab dia kata aktiviti penyembahan, orang pergi masjid Nabawi datang nak ibadat, semua nak ziarah Nabi, semua nak. Siapalah tuan-tuan yang sombong maqam Nabi, siapa itu sebut pasal orang yang berakal tuan-tuan, tak ada pernah kita ziarah maqam itu, kita sembah Nabi. Kita tahu Tuhan kita Allah Ta'ala, Nabi itu bukan Tuhan, itu kekasih Allah, itu hamba Allah. Tetapi dengan kemegahan Nabi SAW kita bertawassul. Kan? Itu sahaja. Tak, saya kata tak boleh. Kita sebab tu semua kubur sahabat kita ratakan. Semua rumah, tuan-tuan kalau saya nak tanya tuan-tuan pergi Mekah apa? Pergi Mekah, tuan-tuan tahu tak mana makam Sayyidah Khadijah? Dia pandai tak tahu. Berapa kali dia pergi umrah ni? 18 kali. Pernah ziarah makam Sayyidah Khadijah? Tak tahu. Siapa punya kerja ni? Tuan-tuan tahu tak tempat maktabah tu, perpustakaan kita tunggu taksi nak pergi Tanjung itu maulid Nabi SAW. Tempat lahirnya Nabi. Kan? Tapi kerajaan Saudi terpaksa lah buat keliling, buat arahan. Siapa supaya sini bid'ah, tak ada fadilah tempat ni, siapa sini. Tuan-tuan, kita sederhana. Tuan-tuan jangan jadi pula macam jemaah. Saya tengok jemaah Pakistan ke belah India tu, dia ambil ikan ihram tu, dia boleh dekat maktabah tu, dia gulungnya, dia tarik, dia seret dia semua. Macam tu memang tak boleh overrun lah. Kita datang tuan-tuan, kita berdiri di tempat tu, itu tempat lahirnya Nabi SAW. Pasti dan pasti ada keberkatannya. Kan? Itu dah apa baik tuan. Kita dengar azan tuan-tuan. Ya, insya-Allah kita akan saya sambung sikit lagi. Boleh tuan ya? Boleh, insya-Allah kita jawab Ustaz. Jangan berburak Ustaz. Berburak tu bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, izinkan saya tambah sikit lagi tuan-tuan. Jadi antara perkara yang khilaf dalam isu furu' ini tetapi boleh kita amalkan. Tadinya kita sebut tadi tentang tahlil, talqin. InsyaAllah tuan-tuan, perkara itu kita yakinlah kalau betul alamat dia sampai. Yang ulama kata tak sampai itu ialah kerana bentuk umum. Tapi kalau kita khususkan nama ibu kita, insyaAllah kan itu perkara itu mudah-mudahan sampai lah, tak ada masalah apa. Kemudian antara perkara yang disebut perkara itu bid'ah yang perlu ditentang, antaranya ialah sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
okeylah kata Nabi tak sambut maulid. Dia tak nak fikirlah Nabi puasa Isnin. Ketika ditanya Nabi kenapa puasa Isnin, Nabi kata dzalika yaumul wulidtu fihi. Kerana Isnin tu hari aku lahir. Maka Nabi sambut birthday kan, birthday dia. Nabi sambut dengan berpuasa. Kita sambut tu kan macam kita nyekek kan. Kesyukuran. Jadi maknanya Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi puasa tu, ulama kata Nabi meraihkan hari keputeraan baginda SAW. Kita pula tuan yang kita buat ni cukup ke? Sekadar dengan ceramah sejam, selawat sikit cukup ke? Memang tak cukup lah. Sebab tu maulid tu sepanjang masa, sepanjang tahun, sepanjang hari. Selawat Nabi ni sepanjang masa, ya kan? Tetapi kita tak kata pula langsung tak payah maulid ni. Jangan ya, sebab ada dalil yang mengharuskan dan ada banyak kebaikan yang ada pada tentang acara ataupun majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain tentang kunut subuh, saya dah sebut tadi. Kita kata tak ada dalil kunut subuh ni. Ada kes tuan-tuan. Ini cerita di negeri yang cakap ni lah. Dia budak asrama, balik asrama, mak dia kata kan boleh baca kunut, tak hafal. Kenapa tak hafal? Ustaz tak kasi baca. Ustaz tak kasi baca kunut. Ustaz Wahabi ya? Ustaz tak kasi kunut, tak bagi baca kunut. Kemudian tuan-tuan berlaku pula, ada si anak ni tuan, dia tengok ni kes lain, mak dia baca kunut, dia kata kat mak dia, mak ni sebenarnya batal. Ulang dah. Kenapa batal? Mak baca kunut. Dalam sunnah Nabi tak ada kunut subuh. Oleh kerana mak buat benda yang Nabi tak buat, lepas sebaik mak batal, kena qadha tadi. Ulang. Mana dapat ni tuan? Mana punca dia ni tuan? Sebab apa? Sebab kita jumpa hadis la yazalu yaqnutu hatta faraqat dunya. Nabi SAW sentiasa berkunut subuh sampai Nabi wafat. Kita pakai dalil yang tu. Mazhab kita tak pakai itu, terpulang ke sini kita tak Isya, kita baca kunut, dekat sana topik lain kita tak baca, okey benda sunat. Menjadi masalah jadi mempersoalkan, mempertikaikan. Ada last satu lagi last kali tuan ya, wirid zikir secara jahar selepas solat fardu. Yang kita buatlah tuan kita harap biarlah benda ni kekal. Sebab ada sebuah negeri, tak apalah itu hak negeri itulah, dia buat keliling, dia tampalkan macam dia tiada wirid jahar nyaring, tiada kunut subuh, tiada tahlil awal. Okey lah, terpulang lah, diperliskan. Dia nak buat itu hak dia. Tapi kau jangan campur hak orang kat sini. Orang sini nak baca wirid, mana masalah nak baca cara puan. Ada satu tuan catatan seorang ulama yang bersyahid di bom dalam masjid, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau tuan dituduh sebagai mengampu kerajaan di Syria. Tapi tuan akhirnya Allah pilih dia untuk syahid. Jadi bom tuan dalam masjid ketika sedang menyampaikan kuliah tafsir. Tuan Syekh Buti rahimahullah taala, dia beritahu tuan, dia kata saya kalau pergi seminar, mana-mana seminar antarabangsa saya pergi, aduan yang berlaku di kalangan seluruh peserta ialah dia kata tolonglah janganlah ada jemaah salafiyah, Salafi Wahabi ni kalau boleh jangan ada lah. Pecah belah masyarakat. Ini bukan Nazim Masjid cakap, ini yang cakap bukan Syekh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria. Tuan-tuan, satu hari kata beliau, saya pergi satu seminar, kata beliau dalam kitab beliau tu Salafiyah. Saya sembahyang berjemaah bersama kawan-kawan saya. Ada kalangan kami yang mengangkat tangan berdoa, tapi ada kalangan kami yang berfikrah Wahabi itu bangun dan menentang, kata mana boleh doa macam ni? Nabi suruh baca doa dalam solat, dalam tahiyat, bukan selepas solat. Tuan-tuan, maka bibit-bibit perpecahan semakin ketara. Maka sebab itu sikit tuan-tuan kata Syekh Muhammad Abu Zahra tuan, dia kata apa? Okey, antara fahaman moden yang berlaku, saya bukan pindah apa pun tuan, saya baca matan dia, saya terjemah sikit ya. Fahaman Al-Wahabiyah yang keras menentang ni, antara ni tuan dia kata ya, kalau yang syarif lah, kalau fatwa ulama, bukan semua Wahabi ni tuan, dia korek berhentik. Tak ada yang Wahabi yang bagi saya okey macam kita. Bila dia solat jemaah, dia pastikan jubah dia tu jangan melepasi buku lali. Itu sunnah yang bagus. Jaga jambang dia, jaga sugi dia, itu macam kita. Tapi tuan-tuan yang dia Wahabi yang tak khatam ni masalah, yang tak ngaji. Dia daftar sekolah hari Isnin, mengaji hari Selasa, hari Rabu dah kumpul. Ini saya nak bagi gambaran dulu. Kita mengaji kena khatam, kena masak, kena faham. Ya,
Dia pergi 3 hari, search sikit di internet, jumpa 3 cikgu, hafal 3 hadis. Habis semua orang dikafir. Okey, tuan-tuan jadi nampak. Kalau saya nak sebut contoh terlalu banyak tu kan. Antara kalau yang mereka yang syadid ni, yang keras sangat ni, dia kata kopi tu haram. Tukar ada mana kopi kita tu? Belum kita dari dia. Kopi tu kan apa? Mengharamkan kopi. Ambil gambar tak boleh, haram. Fotografi. Sebab dia ditakwilkan hadis inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat azabnya di hari kiamat lah ni juru kamera ni yang ambil gambar, yang melukis. Tuan-tuan, itu gambar itu dah berhala. Maksud yang Nabi kata itu berhala. Berhala memang tak boleh kita ukir, haram. Tapi ni kamera ada kenang-kenangan WhatsApp ni apa masalah? Dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi haji tahun 2010, masa tu WhatsApp tak berkembang lagi kan. Kamera kan kita check back gitu kan. Kamera tu buat keluar, haram. Sekarang tak dapat kena check tau. Sekarang menantangan dia nak check kat pintu masjid tu. Tak dapat ke bawah lah, 18 ke bawah. Tak terlayur, nak layan. Kamera kita tuan, handset kita semua di kamera kan, dah tak terlayan. Dulu haram, sekarang kita boleh. Termasuk boleh tak? Tuan-tuan, antara lain tuan-tuan, ya, orang-orang yang keras lah saya sebut, yang wahabi yang keras tuan. Dia orang tuan antara lain, ya, dia menyebutkan dekat makam Nabi itu ada tabir, ada kain yang menutup makam Nabi SAW. Kalau tuan perasan, kalau ikut mazhab ulama dia keras ni, yang keras, yang lembut okey. Yang keras dia kata tuan, jangan diletakkan langsir, kalau boleh saya bahasakan langsir, atas makam Nabi itu. Bid'ah. Biarlah benda tu jadi bubuk, rosak, jangan diganti-ganti. Benda meletakkan, menghiasi makam Nabi itu dengan tutup ke apa benda tu. Maka tuan-tuan, kalau kita sebutkan terlampau banyak, slogan mereka bagus, slogan, niat mereka kita sebut baik. Tapi niat yang baik itu tuan-tuan tidak menjadi segala-galanya kalau praktikal kita, cara kita salah. Niat mereka baik apa dia? Mereka nak hidupkan sunnah. Betul? Apakah selama ini Imam Nawawi tidak menghidupkan sunnah? Apakah selama ini Imam Ibn Hajar tidak menghidupkan sunnah? Ulama-ulama itu kan mereka menghidupkan sunnah. Apakah mereka memejamkan mata mengatakan bahawa ulama-ulama kita buat bid'ah? Tidak, bukan. Mereka kata dengan tujuan menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah. Ada kubur, kita robohkan. Kalau boleh kubur Nabi itu kita pindahkan. Tapi tuan-tuan, ya, banyak perkara-perkara yang mereka fikirkan. Tuan-tuan, Allah masih pelihara lagi, Allah masih jaga. Pemerintah Raja-Raja Saudi ini masih berakal lagi, tidak menerima sepenuhnya cara-cara ulama mereka, ya tuan-tuan. Dan kesimpulan yang disebut oleh Syekh Abu Zahra itu adalah apa? Ulama-ulama Wahabi itu mengatakan mereka saja yang benar, orang lain semua salah. Ini masalah lah. Jadi sebab itu kita ada isu khilaf. Jadi tuan-tuan, terbuka. Nak buat, silakan. Tapi yang buat jangan salahkan yang tak buat. Sebab yang tak buat tu bukan ditinggalkan yang wajib, dia tinggalkan yang sunat. Faham kan? Yang tak nak buat, jangan komplain orang yang buat tuan-tuan. Okay? Jadi saya kira itu sedikit pencerahan yang sempat saya bagi. Tuan-tuan buku dah monyok untuk takut saya bergilah. Bahaya ni lama-lama nanti jadi bid'ah kan. Jadi moga-moga insya-Allah sedikit pencerahan ini ada manfaat untuk kita semua. Kalau tak jelas, jumpa saya lepas ni kita boleh bincang. InsyaAllah tuan-tuan, saya mohon maaf. Moga ini sedikit ilmu yang menjadi bekalan kita untuk menapis, memilih mana yang betul, mana yang salah. Ya, moga Allah terima kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tutup dulu. Rakam. Ha.